Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video ni cikgu akan tunjuk cara untuk memfaktorkan perfaktoran bagi beza dua nombor kuasa 2. Okey, bagi beza dua nombor kuasa 2, jawapannya nanti kita akan dapat dua kurungan. Okey, dua kurungan macam ini. Ya. Okey. Lepas tu bila kita buat dua kurungan, sebutan yang di dalam kurungan tu sama saja. Bezanya satu wajib negatif dan satu lagi mesti positif. Okay, tak boleh negatif-negatif, tak boleh positif-positif. Mesti berlainan. Satu negatif, satu positif. Okey? Tapi sebelum kita dapat jawapan dua kurungan, lepas tu letak negatif, satu positif, kita mesti tahu dahulu apa ciri-ciri pemfaktoran bagi beza dua nombor kuasa 2. Okey, kamu kena tengok ketiga-tiga item utama ini. Kamu mesti tengok boleh ubahnya, kamu mesti tengok nombornya, kamu mesti tengok operasinya. Okey, boleh ubahnya wajib ada kuasa 2. Okey, contohlah. Okey, macam yang ini. 4x kuasa 2 tolak y kuasa 2. X tu mesti ada kuasa 2 dan huruf y itu pun mesti ada kuasa 2. Kalaulah salah satu ni, okey, dia tiada kuasa 2. Contoh ya, 4x tolak y kuasa 2. Okey, contohlah x ni tidak ada kuasa 2. Maksudnya kamu tidak boleh guna kaedah ini. Kamu kena guna kaedah pemfaktoran faktor sepunya. Okey, tidak boleh guna kaedah beza dua nombor kuasa 2. Ataupun kalaulah kamu ada dua huruf 4x, y. Okay, x mesti kuasa 2, y ni pun mesti kuasa 2. Tolak dengan 5x, y, z. Okay, contoh ya. Dia ni pun mesti ada kuasa 2, mesti ada kuasa 2, mesti ada kuasa 2. So, itu maksudnya setiap pemboleh ubahnya mempunyai kuasa 2. Okey, salah satu tidak ada, tidak boleh guna kaedah ini. Jelas ya? Okey, so seterusnya pula kita cikgu bagi contoh. Okey, so seterusnya pula kita kena tengok nombornya. Okay, kita sudah tengok boleh ubahnya, kita mesti tengok nombornya. Okey, nombornya apa? Nombornya mesti boleh punca kuasa 2 kan. Punca kuasa 2 kan dengan tepat. Okey, antara nombor yang boleh dipunca kuasa 2 kan dengan tepat ialah 1, 4, 9, 16, 16, 16, 25, 36, 49 dan seterusnya. Okey, ini nombor apa? Okay, ini ialah nombor kuasa 2 sempurna. Okey, kenapa dia kuasa 2 sempurna? Sebab dia 1 darab 1 dapat 1. 2 darab 2 dapat 4. 3 darab 3 dapat 9. Seterusnya 4 darab 4, 5 darab 5. Okey, 6 darab 6. Okey, 7 darab 7. Okey, so 1 darab 1 ni ialah 1 kuasa 2. 2 darab 2 ni ialah 2 kuasa 2. 3 pula ni 3 kuasa 3. 4 kuasa. Okey, salah. 3 kuasa 2, 4 kuasa 2, 5 kuasa 2, 6 kuasa 2 dan 7 kuasa 2. Begitulah seterusnya. Sebab tu dipanggil dia ialah nombor kuasa 2 sempurna. Jadi, kalaulah kamu nampak nombor 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 dan seterusnya ini, okay, kamu nampak nombor ni, maksudnya dia memang boleh dipunca kuasakan dengan tepat. Punca kuasa 2 kan dengan tepat. Okey, so kalau kamu nampak nombor ni, maksudnya kamu boleh gunalah kaedah ini. Okey, kamu boleh guna kaedah ini. Contoh macam ini, 4x kuasa 2. Okey, di sebelah y ni ada 1. Tapi kita tak payah tulis 1 lah, kita tak payah tengok ya. Okey, so 4 ni kita boleh punca kuasa 2 kan, dan dia akan jadi 2 kuasa 2. So nampak? 2, 2, 2. Okay. Ada sebab lah tu kenapa dia letak beza nama perfaktoran ni ialah beza dua nombor kuasa 2. Okay, tengok ni. 2, 2, 2. Okay, dia bagi hint sudah dengan kamu. Okay, mesti ada kuasa 2 ni baru boleh guna kaedah ni. Okay. So, seterusnya. Okay, cikgu bagi contoh lah ya untuk nombor ni. Okay, contohnya ialah 16x kuasa 2 tolak dengan
25 Y kuasa 2. Okey, nombor ni kita boleh jadikan dia 4 kuasa 2. X kuasa 2 tolak 25 ialah 5 kuasa 2 Y kuasa 2. Kalaulah salah satu nombor itu tidak boleh dipunca kuasa 2 kan, maksudnya kamu pun tidak boleh guna kaedah ini. Okay, contoh yang tidak boleh tu ialah 3X kuasa 2 tolak dengan 25Y kuasa 2. Okay, 25 ini kita boleh gantikan dengan 5 kuasa 2 Y kuasa 2. Tetapi 3 ini bukanlah nombor yang kita boleh punca kuasa 2 kan dengan tepat. Kita boleh punca kuasa 2 kan, tapi kita dapat point. Okay, point lepas tu nombor. So, yang point ni, yang ada point ni kita tak mau. Kita mesti boleh punca kuasa 2 kan dengan tepat. Dapat nombor bulat. Okay, baru kita boleh guna kaedah ini. Okay, jelas ya untuk yang nombor. So, kita sudah sentuh bahagian pemboleh ubahnya mesti ada kuasa 2. Dan setiap nombornya boleh dipunca kuasa 2 kan dengan tepat. Dan sekarang kita kena tengok operasinya. Okay, operasinya wajiblah operasi tolak sahaja. Okay, nampak positif. Kalaulah kamu nampak, okay, 4X kuasa 2 tolak Y kuasa 2. Tapi tiba-tiba dia punya simbol ialah positif. Means kamu tidak boleh guna. Dia mesti negatif, barulah kamu boleh guna kaedah ini. Mungkin kamu rasa terlalu banyak ciri-ciri untuk kamu ingat. Okay, tapi bila kamu sudah hafal benda ni, okay, benda ni simple. Betul-betul simple. Inilah pemfaktoran yang paling best ya. Sebab dia sangat simple. Sebab bila kamu sudah check, soalan tu dia ada 3 ciri-ciri ni, kamu boleh terus tukar nombor tadi, okey, tukar nombor punca kuasa 2 kan dia, tukar dia jadi begini. Okey, terus buat 2 kurungan. Okey, boleh terus buat 2 kurungan. So setiap satu kurungan itu isinya ialah 2x tolak 2, tolak y. Okey, tak payah tulis kuasa 2-nya ni. Okay, so itulah isi kandungan setiap kurungan dalam jawapan kamu. Macam ini. 2x tolak y, 2x tambah y. Okay, bezanya satu mesti negatif, satu mesti positif. Itu sahaja. Okay, so kalau pemfaktoran beza dua nombor kuasa 2 ni sangat simple dan sangat senang. So, cikgu tak bagi contoh yang lebih. Ini sahaja contoh yang cikgu bagi. Okay, apa yang cikgu mau tekankan, biasanya soalan tu dia akan bagi kamu yang special case punya. Okay, kenapa special case? Sebab dia akan minta kamu, soalan tu akan minta kamu untuk guna kedua-dua kaedah. Satu, pemfaktoran, faktor sepunya. Dan satu lagi, kamu mesti guna beza dua nombor kuasa 2. Nombor kuasa 2. Ya, cikgu simpulkan lah ya. Satu, kamu mesti guna beza dua nombor kuasa 2 dan satu mesti guna beza dua nombor kuasa 2. BK to K. So, ini kaedah yang kita belajar tadi. Okay, antara soalan yang special case punya tu, okay, soalan yang ini. Ini cikgu akan tunjuk dalam video seterusnya. Okey, sebelum cikgu tamatkan video ni, cikgu bagi kita buat satu contoh lah ya. Untuk beza dua nombor kuasa 2. Okey, yang ini. B kuasa 2 tolak 1. Okey, yang ini soalan untuk pemfaktoran, faktor sepunya. Okey, ini ialah beza dua nombor kuasa 2. Ini ialah special case, ini pun ialah special case. Okey, so kita buat dulu yang soalan E. Okay, B kuasa 2 tolak 1. Okay, macam mana kita mau faktorkan yang ini? Pertama, kita mestilah tengok ciri-ciri beza dua nombor kuasa 2 tu. Okay, mesti ada dekat soalan ni, barulah kita boleh guna. Okay, so B kuasa 2 maksudnya, okay, pemboleh ubah, semua pemboleh ubahnya, okay, ada kuasa 2. Okay, tick. Okay, check gitu. Kemudian dia punya operasi mesti tolak. Okay, check. Kemudian nombor dia mesti boleh dipunca kuasa 2 kan dengan tepat. Yes, check. Sebab nombor 1 kita boleh punca kuasa 2 kan dengan tepat. Okay, so B kuasa 2. Sekarang cikgu tukarlah yang satu ni. Nombor ni cikgu tukar kepada 1 kuasa
2. So, bila sudah ada macam begini, okay, sudah lengkap, barulah kamu terus buka 2 kurungan siap. Terus buka 2 kurungan. Okay, so kamu tulis B1, dalam sini pun B1. Okay, lepas tu 1 mesti negatif, 1 mesti positif. Okay, so selesai jawapan. Okay, siap. Okay, kalau kamu tengok soalan A, okay, 2G tambah 2J. Okay, yang ini pemboleh ubahnya tidak ada kuasa 2. So, maksudnya kamu guna faktor sepunya. Satu kurungan tu. Bahagi-bahagi nombor, bahagi-bahagi pemboleh ubah. Okay, sama juga dengan ini. Bila dia tidak ada kuasa 2, tidak ada kuasa 2, tiada ya. Maksudnya, kamu kena guna juga faktor sepunya. Okay, yang ini dia ada kuasa 2 W ni. Okay, tapi V tiada kuasa 2. Okay, dia kuasa 1. Maksudnya kamu kena guna juga faktor sepunya. Okay, lagi satu faktor kenapa kamu kena guna faktor sepunya, ini dia, positif. Automatically kita tahu, confirm lah guna faktor sepunya. Okay, yang ini tengok dia tiada kuasa 2, so kena guna faktor sepunya. Okay, so kita tamatkan video dekat sini. Untuk special case, kita tengok video seterusnya.